Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okey, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah dapat sama-sama kita kembali, okey? Dapat kita kembali belajar kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah. Okey, untuk tajuk pada hari ini adalah subjek Aqidah. Okey, baik. Sebelum Ustaz mula, siapa nak ceramah? Nak bacakan Allah Muftah je. Siapa? Ramai kat sini ada 12 orang. Siapa? Tak kisahlah lah. Cepat-cepat yang buang masa. Seorang-seorang. Firas. Ya. Okey, betul. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min rozaini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, lain kali baca semangat sikit ya. Okey, bagus. Terima kasih Firas. Sama. Okey, baik. Kita tengok pelajaran akidah. Okey, sebelum ni kita dah belajar tajuk. Okey, beriman kepada Allah. Okey, macam Ustaz cakap sebelum ni, untuk akidah dia satu paper tu, satu kertas, dicampurkan akidah dengan ibadah menjadi ulum syariah, satu saja. Okey. Daripada 8 tu, 8A tu, satu tu adalah akidah dan akidah dan ibadah digabungkan menjadi satu kertas ulum syariah. Itu saya tunjukkan. Okey. Tapi hari ini kita dah fokus subjek akidah sahaja. Akidah dalam satu kertas ulum syariah itu, bahagian A akidah, bahagian pertama. Bahagian yang kedua adalah ibadah. Okey, nanti kita tengok. Okey. Macam saya cakap tadi sebelum ni, akidah adalah bermula pada tajuk beriman kepada kitab, beriman kepada hari, lepas tu sambung, beriman kepada hari kiamat, kemudian beriman ke okey, kecil sangat pula. Okey. Ini saya kecil. Tebal sikit bagi nampak. Okey. Beriman kepada kitab, kemudian beriman kepada hari kiamat, kemudian beriman kepada qada dan qadar. Habis. Kemudian kita belajar tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, yang 4 tu. Lepas tu tambah lagi 4. Sifat qudrah dan iradah, sifat Allah ilmun dengan hayah. Okey? 3 ni sifat Allah. Kemudian kita belajar juga tentang sifat kepada Rasulullah. Ada 3. Okey? Sifat wajib, mustahil dan harus. Dalam sifat-sifat Allah ni pun ada wajib dan harus juga. Okey, tak apa. Senang. Okey? Masing-masing buka muka surat ni. 148, beriman kepada kitab.
Kalau buku nota tu, kalau nota yang merah saya tak pasti. Tengok. Okay. Okay, pembetulannya. Semua tengok buku. Zabur, Ibrani, Taurat, Musa. Okay, sepatutnya yang pertama. Sepatutnya yang pertama kalau antara 4 ni yang paling tua adalah Musa dulu. Kemudian baru Nabi Daud. Lepas tu baru Nabi Isa dan terakhir Nabi Muhammad kalau ikut susunan tarikh. Okay. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa. Musa. Baru Ustaz Musa. Musa, Harun, Zulkifli, Daud. Baru Daud. Anak dia Sulaiman. Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Baru Nabi Isa. Itu last sekali. Okay. Ingat susunan dia. Dia Zabur dia letak atas pula. Patutnya Zabur yang kedua. Tapi tak apa, tak ada masalah. Kita yang penting dia punya isi dia. Nama kitab, nama Nabi dan bahasa. Okey, bahasa betul kan? Nabi Musa Ibrani betul. Nabi Isa bahasanya Suryani betul. Nabi Muhammad bahasanya bahasa Arab betul. Cuma Zabur ni cuba tukar Qibti. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, buat Qibti. Buat baris sekali. Qibti. Okey, betul kan? Okey, jadi kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dalam bahasa Ibrani. Buat baris juga. Ain ba Ibrani. Buat bahasa. Buat baris. Okey, yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud dalam bahasa Qibti. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa dalam bahasa Suryani. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Okey? Boleh? Dan Nabi Muhammad ni adalah kitab kita lah. Walaupun kita orang Melayu tapi kita tetap mengikut dan beriman kepada Al-Quran dalam bahasa Arab. Okey, boleh? Okey dah. Ni kita dah belajar hari tu, tak apa. Hari ni kita cuba buat aktiviti. Itu faham kan? Sifat alam semua. Kan? Dah belajar semua kan? Boleh? Boleh Okey, kita buat. Cuba sama-sama. Okey. Sambil-sambil tu siap sedia buku apa ni? Buku nota. Okey. Siap sedia buku nota, tengok tajuk mana. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, seperti biasa, kita akan guna pensel 2B. Okey. Pertama tulis nombor giliran dulu. Kemudian nombor kad penalan my kit tu. Kemudian angka giliran. Dah cukup. Okey, dan Ustaz nak ingatkan sekali lagi sebelum sampai lupa. Okey, mesti tulis dalam jawi. Okey, cek dulu berapa muka surat apabila diminta nanti. Okey, kita tengok dulu pembahagian dia. Bahagian A 50 markah. Bahagian B 50 markah. Ini akidah. Ini yang kedua bahagian B ibadah. Faham? Okey. Akidah ada 30 soalan. Ibadah ada 35 soalan. Setiap soalan tu ada pecahan dia lagi. Nanti kita tengok. Okey. Dan kena ingat ni mesti dalam tulisan jawapan mesti tulis dalam tulisan jawi. Jangan tulisan Rumi. Okey.
Jawapan mesti letak di tempat yang disediakan. Jangan letak kat tepi kanan kiri atau bawah yang luar daripada kawasan yang disediakan. Kalau luar pada tu dikira salah. Dan mesti ada 20 halaman. Check. Okay? Okay dah. Tak ada masalah. Okay, ingat. Satu lagi saya nak ingatkan. Pastikan ke atas sekali ni tulis kamu punya angka giliran. Setiap muka surat. Ustaz takut nanti apa tau. Nanti kalau tiba-tiba kertas kamu tercabut. Kertas tercabut. Orang tak tahu, ni kertas apa ni? Kan pening kepala tu. Betul tak? Okay. Jadi tulis kamu punya nombor angka giliran kat atas tu. Okay? Okay, jom kita jawab. Bismillah. Pertama bahagian A, akidah. Saya cakap tadi. Bahagian A, akidah 10 markah. Satu soalan, satu markah. Tengok. 10 soalan. 1 hingga 10 ada 10 soalan. Setiap soalan ada 1 markah. Okay? Okay, tengok arahan dia. Tengok arahan. Ambil nota. Ambil buku buat nota. Okay? Pertama, soalan pertama. Bulatkan. Nampak ini arahan dia. Bulatkan. Okay, jadi bulatkanlah. Jangan kita buat benda lain. Kita jangan petakkan ke, gariskan ke, jangan. Padankan ke, jangan. Kita ikut apa arahan yang diminta. Okay, pertama. Okay, saya nak kamu jawab. Okay, saya baca dulu. Bagi habis baca jawapan sekali, kamu baru pilih. Okay. Pertama, apakah hukum mempercayai bahawa Allah itu maha mengetahui? Alif, wajib. B, sunat. Jim, harus. Dal, makruh. Apa hukum dia? Kalau tengok, apa hukum dia? Wajib. Saya tak nak seorang saya nak ramai-ramai. Wajib. Kita cek sama-sama. Hukum mempercayai bahawa itu maha mengetahui. Dekat sifat apa? Ilmu ni kan? Sifat ilmu muka surah apa? 166. Okey, nampak 166. Apa hukum dia? Wajib. Kat mana? Saya tak jumpa lah. Dia tak tulis tapi kita tahulah sifatnya adalah wajib. Ni pun apa pun wajib di sini. Okey. Jap. Ustaz salah muka surat. Okey. Okey, tengok sini lah. Okey, sifat wajib kat situ. Okey. Kalau sunat maksudnya kalau sunat boleh percaya ataupun tak boleh. Kalau percaya lagi bagus. Salah. Okey. Harus suka hati kamu nak percaya atau tak percaya? Tak boleh. Tak boleh harus. Makruh lagi bagus tak percaya lagi pun tak boleh. Salah. Jadi jawapannya adalah alif. Okey, faham Okey, bagus. Soalan yang kedua. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Berdiri dengan sendirinya ialah erti bagi sifat apa? Berdiri. Okey, berdiri. Kalau Ustaz masuk kelas, qiyaman, bangun. Betul tak? Okey, tengok alif. Baqa, ba, qiyamuhu binafsihi. Jim, qudrah. Dal, mukhalafatuhu lil hawadis. Jawapan tu pun dah ada kat situ. Siapa tahu? Alif, ba, jim atau dal? Ba. Apa dia? Apa dia? Qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Okey, maksudnya qiyam bangun, muhu berdirinya dengan binafsi, nafsun, nafs sendiri, ki-nya. Okey, berdiri dengan sendirinya. Mana Allah lah sifat Allah ni. Okey, qudrah satu perkataan je. Baqa satu perkataan je. Mukhalafatuhu lil hawadis. Pun ini
Ni bukan. Okay. Hawadis ni baru. Hadis. Okay. Okay, betul jawapannya ba. Okay, tengok soalan yang ketiga. Rasul wajib. Nampak? Wajib bersifat tabligh. Tabligh. Yang bermaksud apa? Okay, jap. Tabligh kita dah belajar. Sifat wajib Rasul ada 4. Amanah, tabligh, fatana dengan satu apa? Pula. Amanah, sidik. Sidik, amanah, tabligh dengan fatana. Okay? Okay, tengok. 1. Kebaikan. Ba. Mengizinkan. Jim. Menyampaikan. Dal. Memperdengarkan. Okay. Tabligh. Apa itu tabligh? Muka surat 169 kalau tak tahu. Menyampaikan. Betul. Menyampaikan. Kalau mengizinkan, izin lah. Kebaikan khair. Memperdengarkan sami'ah, istami'. Okay. Kalau tabligh, sampaikan. Okay. Malah macam orang balik. Orang kata, kau ni dah balik ke belum? Kau ni dah sampai belum? Kan? Dah sampai umur ke? Balik kan? Kan? Orang selalu cakap kan? Okay. Boleh? Menyampaikan. Maksudnya wahyu tu, Nabi dan Rasul tu mesti sampaikan kepada umat dia. Bukan disimpan atau sorok. Okay, bagus. Jim, betul. Okay, tengok soalan yang keempat. Yang berikut ialah perbuatan khianat kecuali. Tengok ada kecuali kat sini. Ambil perhatian. Jadi pilih yang salah sahaja. Faham? Pilih yang salah sahaja. Perbuatan khianat. Selain perbuatan khianat. Okey, tengok. Alif. Mencuri. Betul. Kamu jawab dengan Ustaz. Ustaz tanya kamu jawab terus. Betul, salah. Alif. Mencuri. Salah. Salah. Betul. Perbuatan khianat. Kita nak cari benda yang jahat. Nombor 1, betul. Mencuri. Ba. Rasuah. Betul. Betul. Perbuatan khianat juga tu. Jim. Pecah amanah. Betul. Betul. Okay, kita nak cari yang salah saja. Dal. Bersedekah. Salah. Bersedekah ni perbuatan khianat. Salah. Okey, jawapannya adalah Beja. Jawapannya adalah tengok yang salah. Nampak tak? Kecuali. Dia kata kecuali. Pilih yang salah saja. Huruf? Bersedekah. Yelah, huruf apa? Dah. Dal. Bukan dah. Dah tu dah pada atas. Dah. Ni huruf dal. Okey. Bunyinya dal. Dah. Kalau pada atas. Tapi kalau nama dia, dal. Sebut dal. Okey, betul. Jawapannya adalah dal. Nampak tak? Kecuali ni. Berapa kali dia saya cakap? Kecuali. Jadi pilih yang salah sahaja. Okey. Mencuri betul. Rasuah betul. Pecah amanah betul. Bersedekah salah. Jadi jawapannya adalah dal. Jadi apa maksud Ustaz? Perhatikan betul-betul soalan. Kalau orang yang tak tahu, yang berikut ialah perbuatan khianat. Dia tak baca pun kau cik. Khianat. Macam amanah lah. Khianat kan? Amanah lawan ni khianat. Jadi jawab Jim. Kan salah? Kan? Rasuah bukan khianat. Mencuri bukan khianat. Yang kita belajar kat kelas, lawan khianat adalah amanah. Kat sini ada amanah. Pecah amanah. Okey, betul lah jawapan Jim. Tak pasal-pasal salah. Sebab apa salah? Sebab tak baca soalan betul-betul. Nampak tak? Berhati-hati ketika menjawab. Jangan rasa soalan objektif, saya nak cepat habis. Saya nak tempuhkan masa pada subjektif. Jangan. Okey, baca dengan berhati-hati. Okey, tengok soalan yang kelima. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi apa? Kita belajar tadi. Injil. Okey, jap. Alif Daud alaihissalam, ba Musa alaihissalam, jim Isa alaihissalam dan dal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Injil pada siapa? Jim. Nabi Isa. Betul. Jim Nabi Isa. Kalau Daud kitab apa?
Siapa ingat? Zabur. Betul. Zabur. Kalau Musa? Taurat. Okey. Taurat. Okey, kalau Isa? Injil kan? Betul, Injil. Injil. Okey. Kalau Nabi Muhammad? Al-Quran. Ya ke? Al-Quran. Betul. Betul lah Al-Quran. Quran. Okey, betul. Jawapannya Jim. Nabi Isa iaitu Injil. Bagus semua. Okey. Tengok soalan yang keenam. Okey, bila ada kotak ini, maksudnya kamu kena fahami teks petikan ataupun ayat itu dulu. Okey? Sebab soalan berpandukan kepada petikan. Berpandukan ayat ni. Tengok ayat dia. Ni namanya soalan situasi. Ditunjukkan keadaan, ditunjukkan keadaan. Kita kena faham keadaan itu kepada soalan dia. Okey? Soalan dia berdasarkan keadaan situasi ni. Okey, dengar. Dia akan buat satu cerita, satu keadaan orang tertentu, nama orang dan sebagainya. Okey? Jangan mazlan. Siapa mazlan ni? Allah tak pernah belajar pun dalam buku teks. Dah menggelabah. Jangan risau. Itu adalah contoh. Okey? Jangan risau. Okey, tengok. Mazlan nama orang. Mazlan yakin Allah telah menentukan dan menetapkan kematian setiap manusia. Allah menentukan dan menetapkan. Okey. 6. Cerita pasal kematian. Menetapkan benda yang akan berlaku. Okey. Pernyataan di atas menunjukkan mazlan beriman kepada alif, malaikat, ba, kitab, jim, rasul, dal, qada dan qadar. Senang. Apa dia? Dal. Qada dan qadar. Betul. Dal, qada dan qadar. Senang tak? Senang. Sebab kita nak cerita pasal penentuan, penetapan kejadian. Kan? Malaikat, betul tak? Alif? Salah. Sebab kalau malaikat, dia cerita pasal nama malaikat lah. Malaikat Israel, Mikael, kan? Jibril, semua kan? Ridwan, yang 10 tu. Okay? Kitab yang 4 atas tu. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Tak ada pun. Okay, Rasul. 25 Rasul. Adam, Idris, Nuh, Saleh sampai Nabi Muhammad. Ada tak cerita pasal ni? Tak ada. Ini pasal kematian. Menentukan atau menetapkan kejadian sesuatu yang akan berlaku. Jadi qada dan qadar. Okay? Boleh? Senang sahaja. Jangan contoh macam Ustaz. Contoh yang dekat Dal je. Ini saya nak ajar je. Tahu? Okay. Kesan nombor 7. Kesan beriman dengan sifat qudrah. Qudrah Allah. Apa? Adalah kesan beriman kepada sifat qudrah. Qudrah apa? Sifat qudrah ada apa maksud qudrah? Qudrah, kudrat. 163. Buka muka surat 163. Qudrah apa? Siapa boleh jawab? Tengok buku, tolong jawabkan Ustaz. Apa maksud qudrah? Berkuasa. Kuat sikit, tak dengar. Berkuasa. Berkuasa. Sekejap, siapa masuk ni? Okay, Zahra Nuha. Okay, berkuasa adalah qudrah. Okay, ingat berkuasa. Okay. Alif. Jadi kita cuba cari, kadang betul. Okay, alif, sentiasa ikhlas. Ba, berbangga dengan amalan. Jim, sangat mengharapkan balasan. Dal, suka menunjuk-nunjuk. Allah, senangnya. Apa? Alif. Okay. Alif. Sentiasa ikhlas. Faham Sebab kita tahu yang Allah Maha berkuasa kepada setiap sesuatu. Jadi kita kena ikhlas melakukan apa saja amalan dalam kehidupan kita. Okay, alif betul. Okay. Kita tengok dulu yang salah. Berbangga dengan amalan. Ini dah sombong. Kan? Jim, sangat riak. Dia banyak, contoh dia sedekah tapi dia belagak.
Itu berbangga dengan amalan. Sombong. Okay, jim. Sangat mengharapkan balasan. Dia buat sesuatu tu dia bukan sebab keridhaan Allah tapi dia nak balasan. Kan? Jadi salah. Dal. Suka menunjuk-nunjuk. Ini pun sama. Suka tayang. Pun salah. Jadi adalah sentiasa ikhlas. Nampak tak? Senang saja. Okey, tengok nombor 8. Pilih di antara berikut sebab berlakunya hari kiamat. Okey. Dia nak apa? Sebab. Sebab apa? Hari kiamat. Okey? Okey. Jadi antara berikut ni mana yang sebab berlakunya hari kiamat? Okey, tengok alif. Manusia terlalu ramai. Ba, alam ini tidak kekal. Jim, orang berdosa dihormati. Dal, ramainya orang soleh meninggal dunia. Okey, ni. Ni dekat iman kepada hari. Ini tidak kekal. Ba. Okey. Apa dia? Dal, apa ni? Alam ini tidak kekal. Apa? Alif, jim, dal ni salah apa? Ini adalah tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil hari kiamat. Bukan sebab. Okay? Faham tak? Okay. Manusia terlalu ramai. Ini tanda kecil lah. Orang berdosa dihormati. Ramainya orang saleh meninggal dunia. Ini tanda-tanda kecil hari kiamat kan? Ingat tak? Tengok muka surat 152. Okay, tanda-tanda besar ada asap menutupi timur dan barat, matahari terbit dari sebelah barat. Okay, Nabi Isa diturunkan untuk menyelamatkan Islam, membunuh Dajjal. Okay, keluar Ya'juj dan Ma'juj. Itu tanda-tanda besar, tanda kecilnya ni. Okay, jadi tanda itu tanda hari kiamat bukan sebab. Bukan sebab, tapi tanda sahaja. Okay, boleh Okay. Okay, tengok nombor 9. Apakah maksud Maha Esa? Kalau Maha Esa, kita tengok sifat Allah. Wahdaniyah, muka surat 154. Sifat yang keempat. Okay. Maha Esa mana satu kan? Mana tak ada selain padanya. Kita tengok alif. Allah Maha Kekal. Ba, Allah Maha Tunggal. Jim, Allah Maha Berkehendaki. Dal, Allah Maha Hidup. Okey, apa jawapan dia? Jawapan dia ada kat 154. Sifat wahdaniyah. Wahdaniyah. Daripada perkataan wahid. Wahidun. Jumpa tak? Allah Maha Tunggal. Tengok jawapannya apa? Erti apa wahdaniyah? Tunggal atau esa, betul kan? Jadi tunggal dengan esa ni sama maksud. Okey, jawapannya ba. Okey. Kalau Allah Maha Kekal apa? Sifat baqa. Ni baqa. Okey. Allah Maha Berkehendak. Sifat irada. Uridu an hadhaba ilal hammam. Saya hendak pergi ke tandas. Kan? Uridu iradah. Okay. Allah Maha Hidup. Haya. Hidup, hayat kan? Haya. Kan? Jadi wahdaniyah ni lah. Tunggal. Okay? Dengan Isa. Ingat mana jawapan dia adalah ba. Boleh? Okay, dah habis. Ada satu lagi, sorry. 10. Okay, soalan yang ke-10. Allah tengok situasi. Okay? Ataupun contoh. Atau contoh untuk memahami soalan. Okay. Allah menurunkan wahyu kepada Rasul untuk disampaikan kepada manusia. Okay. Tengok. Gariskan. Yang penting disampaikan. Sebab kita nak cerita pasal apakah sifat wajib bagi Rasul yang berkaitan dengan penyataan di atas. Kita cerita pasal Rasul. Kita bukan cerita pasal Allah. Okay. Jadi bila cerita pasal Rasul, apa pasal Rasul ni? Ni disampaikan kepada manusia. Sampai apa tadi? Alif as-siddiq, ba al-amanah, jim al-fatana, dal at-tabligh. Dal at-tabligh. Dal
At-Tabligh. Buka muka surat sifat wajib bagi Rasul, muka surat 169. Okey, betul. At-Tabligh maksudnya menyampaikan. Okey. Kalau As-Siddiq apa? Jujur. Tak. As-Siddiq. Jujur amanah. Benar. As-Siddiq. Benar. As-Siddiq benar, amanah, jujur. Okey. Fatana apa? Clever. Bijaksana. Bijaksana. Kalau bijak sini boleh? Tak ada bijaksana, bijak sini lebih kurang. Tak ada bijaksana yang mana bijak sini. Okey, At-Tabligh sorry kau tak lawa tu Ustaz. Okey, menyampaikan. Jadi jawapannya dan nampak Jadi kalau kita tahu maksud dia senang je. Okey. Fatana bijaksana. Ingat amanah, jujur. Okey. As-Siddiq benar. Kenapa As-Siddiq? Apa nama sahabat Nabi? Abu Bakar As-Siddiq, betul tak? Betul. Dan dengar tak Abu Bakar As-Siddiq? Kenapa namanya Abu Bakar As-Siddiq? Kerana dia membenarkan apa yang Nabi Muhammad cakap. Nabi Muhammad kata, beriman kepada Allah. Okey, As-Siddiq. Dia terus setuju. Okey, aku benarkan, aku setuju. Okey, aku masuk Islam. Sebab dia tu orang dewasa pertama masuk Islam. Apa Nabi cakap, dia benarkan je. Nampak tak? Itu namanya Abu Bakar As-Siddiq. Okey, benar. Okey. Okey, soalan yang ke-11. Okey, tengok. Dah habis dah soalan objektif. Ada 10 saja. Kalau kamu dapat jawapan, jawab dengan betul semua, dapat 10 markah. Okey, bagus. Okey, kita tengok. Ada lagi 20 markah. Ya, Amsyah, ada apa? Tetapkan itu. Okey. Mana tadi? Okey. Kita tengok soalan yang kedua. Isikan. Okey, tempat kosong. Jadi isikan ini adalah soalannya. Maksudnya isi tempat kosong ni kosong kan? Jadi kena isi, masukkan. Jadi kena tulis perkataan yang diberi. Okey, ini jawapan dia ada berapa tengok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jawapan. Tapi soalan dia ada berapa? 1, 11 hingga 15. 1, 2, 3, 4, 5. 5 soalan sahaja. Jadi ada 1 jawapan yang salah. Okey? Macam Ustaz dah ajar sebelum ni, kita tulis dulu baru kita pangkah. Tapi kita baca dulu jawapan dia. Islam, okey. Wajib, okey. Perhitungan, mengetahui, kiamat, iman. Okey. Nama orang ada? Tak ada. Islam. Okey. Islam, iman, rukun Islam, rukun iman. Okey, Islam lah. Islam, ingat, iman. Okey, wajib, hukum. Okey, kiamat, nama kiamat. Okey, perhitungan perbuatan mengetahui perbuatan. Okey, senang. Jadi perhitungan dengan mengetahui perbuatan. Kiamat ni rukun iman. Ini iman dengan Islam, wajib, hukum. Okey. Kita dah kategorikan dia dalam otak kita lah. Okey, sekarang kita jawab. Okey, 11. Kita apa dia? Beriman dengan hari kiamat. Kita apa? Mesti ada hukum. Apa kat sini hukum kat atas ni? Wajib. Wajib. Nampak tak? Senang je. Okey, kita tanda. Okey, dah. Okey, bagus. Seterusnya, nombor 12. Satu daripada nama hari kiamat ialah Yaumul Hisab. Yang bermaksud hari. Okey, ini maksud dia. Jadi nak perkataan bahasa Melayu. Kat mana kat sini? Perkataan bahasa Melayu ada 2 saja. Perhitungan dengan mengetahui. Hisab ni apa? Ilmu kira-kira kan? Matematik dan bahasa Arab, hisab. Okey, jadi mana? Perhitungan ke mengetahui? Perhitungan. Hitung. Hitung ni apa? 1, 2, 3. Hitung daripada nombor 1 hingga 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan? Hitung, kira. Alright. Okey, jadi inilah jawapan dia. Nampak tak? Okey, 13.
Hanya Allah yang, apa dia? Bila berlakunya hari kiamat. Okey, ini sifat. Hanya Allah yang ni biasa sifat. Okey, kat sini apa sifat? Ada satu je tinggal bahasa Melayu. Apa dia? Mengetahui. Okey, mengetahui. Senang tak? Tanda. Okey, sekarang kita ada 3 saja. Tak perlu pening-pening yang 3 ni. Okey, ada 2 jawapan lagi yang boleh digunakan. Islam, kiamat, iman. Okey, hari apa? Ialah hari kemusnahan alam. Okey, hari kejadian. Kat sini apa kejadian? Kiamat. Kiamat. Hari Islam memang salah lah. Hari iman lagi lah. Hari kiamat lah. Okey, kiamat. Allah senang. Okey, tanda. Okey, sekarang ada satu je tinggal. Islam atau iman. Percaya kepada hari kiamat merupakan satu daripada rukun percaya. Iman. Rukun iman, betul. Iman. Jadi Islam ni tak ada jawapan dia. Okey, percaya rukun iman. Okey, kiamat ni salah satu daripada rukun iman. Okey, rukun Islam tak ada. Islam ni perbuatan. Okey, ibadah tu. Okey, senang tak? Ada berapa markah? 5 markah. Satu soalan, 1 markah. Jadi kalau betul dapat 5 markah. Okey. Boleh? Okey, kita tengok soalan yang ke-16 hingga ke-20. Ingat, kita ada 30 soalan. Okey. Tandakan. Ni bukan tulis Tandakan. Jadi tanda je lah. Right atau pangkah. Okey, pada pernyataan yang bawah. Right, betul? Pangkah, salah. Senang sahaja. Okey, tengok. Baca betul-betul. Kadang soalan dia trik sikit. Ayat dia. Okey, nombor 16. Umat Islam tidak boleh berputus asa. Tidak boleh. Lepas tu benda yang negatif. Putus asa. Jadi, betul atau salah? Betul. Betul. Benda yang negatif dengan negatif dia jadi positif. Ini matematik ni. Jadi jawapan dia adalah betul. Okey, bagus. Okey, 17. Sifat tunggal Allah itu sama seperti sifat manusia. Jadi sifat Allah sama. Okey, kalau matematik tu sama ni dengan sifat manusia. Betul atau salah? Sifat Allah sama dengan sifat manusia. Salah. Sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Manusia ni makhluk. Okey, jadi salah. Okey, bagus. 18. Manusia berkuasa melakukan apa sahaja yang dikehendaki. Apa sahaja. Ini dah sifat Tuhan dah ni. Okey. Apa sahaja yang dikehendaki. Betul atau salah? Salah. Nampak tak? Bila apa saja ni, tak kisah nak cipta orang ke, nak bagi orang masuk syurga ke neraka ke. Ini apa sajalah. Apa saja yang kita cakap, boleh. Salah. Manusia terbatas. Okey. 19. Segala yang baharu itu ialah sifat makhluk. Yang baru. Maksudnya ada ciptaan. Adalah sifat makhluk. Betul atau salah? Salah. Baru. Benda yang baru. Hello? Betul. Jangan agak-agak je. Jawab betul-betul. Betul ke salah? Segala yang baru. Maksudnya sebelum ni dia tak ada. Benda baru, kamu baru dapat hadiah. Kan? Benda tu baru. Sebelum tu ada tak? Tak ada. Baru dapat. Mana benda yang baru dicipta? Sifat makhluk ke tu? Tak. Tak? Siapa jawab tu? Tak. Kenapa senyap? Cepatlah. Mukhalafatu lil hawadis. Sifat Allah. Mukhalafatuhu lil hawadis. Artinya berlain daripada yang baru. Mana Allah tak baru. Allah daripada dulu dan sampai sekarang. Sama, ada je. Dan kalau baru ni, dulu tak ada, sekarang ada. Dan sekarang dia tanya, sifat makhluk tu baharu. Betul atau salah? Janganlah senyap. Apa dia? Betul. Keliru ke? Tak, Ustaz tanya betul-betul ni. Jangan takut, jangan takut. Ustaz tanya ni, keliru ke tidak? Keliru. Kuat sikit, kamu
Ustaz punya mic ni macam tak dengar lah. Apa dia? Keliru tak? Biru. Okay, tengok tutup soalan je. Segala yang baru. Okay. Segala yang baru. Benda baru. Okay. Segala yang baru Sekarang kita cerita pasal benda baru. Itu ialah sifat makhluk. Jadi sifat makhluk ini baru. Okay. Saya nak tanya. Allah makhluk. Okay, bezakan. Allah ada sebelum ni. Betul Ni lama, baru. Okay. Allah sebelum ni ada tak? Sebelum kejadian manusia ada tak? Ada. Ada. Selepas kejadian manusia ada tak? Selepas kejadian manusia Allah ada tak? Ke Allah cipta manusia Allah mati? Ada. Ada. Ya Allah. Okey, makhluk sebelum kejadian sebelum ni ada tak makhluk? Sebelum Allah cipta? Tak ada. Tak ada. Makhluk hanya ada bila Allah cipta sahaja. Faham? Jadi itu sifat baru. Faham? Sifat baru ni dia ada baru tapi dia tak ada lama. Faham? Faham tak? Faham. Jadi Allah tak akan ada sifat baru. Sifat baru ini bukan sifat Tuhan. Sifat baru ni adalah sifat makhluk sahaja. Okey? Faham? Okey, jangan silap tau. Okey? Baru ni, bila kata baru ni sifat makhluk. Kalau kamu tengok buku kamu, dekat muka surat 154, sifat Allah mukhalafatuhu lil hawadis, maksud dia apa? Berlainan daripada yang baru. Berlainan daripada yang baru. Maknanya dia lain, maknanya dia bukan. Dia bukan daripada semua benda yang baru. Allah tu. Okey? Okey, jangan pening. Apa ayat dia baru? Bila kata baru, new. Baru. Faham tak? Benda ni baru ni, benda yang dicipta. Faham tak? Baru ni benda yang dicipta. Atuk nenek moyang kamu walaupun lama dah, ada yang lama dah mati, tapi baru juga masa tu, zaman tu. Betul tak? Contoh, atuk kamu lahir 1950. Okey? Pada tahun 2021 memang lama. Dah hidup lama dah dia. Tapi pada tahun 1950, baru tak dia? Dia baru lahir tak? Baru. Pada tahun 1950 dia baru lahir. Tapi kat sini lama. Tapi dia baru juga masa tu. Kan? Allah macam tu tak? Allah baru tak? Tak. Allah tak boleh baru. Kan? Kalau kamu kata Allah baru, mana Allah ada satu masa tu Allah dicipta. Kalau kamu kata Allah baru. Ada satu masa tu Allah dicipta. Allah baru. Tapi kalau Allah tak baru. Okey? Faham Baru tu bukan sifat Allah. Baru tu new. Dicipta. Okey? Kalau kamu kata bumi ini lama dah. Beribu atau berbilion tahun. Kan? Tapi masa awal-awal berbilion tahun tu, bumi ini dicipta. Faham tak? Baru masa tu. Sekarang dah lama lah. Tapi masa tu baru. Jadi bumi pernah lalui masa baru? Ya, dia pernah baru dicipta masa tu. Jadi dia bukan Tuhan. Jadi dia ada sifat baru, sifat makhluk. Okey? Allah tak ada sifat baru. Bila kamu kata Allah ada sifat baru, maksudnya Allah ada masa dia pernah jadi baru. Pernah baru dicipta. Jelas Faham tak penerangan Ustaz? Kalau Ustaz tak faham bagi tahu. Jangan duduk diam je. Ni masalahnya sebab kamu tak faham masa Ustaz ajar sebelum ni. Ustaz ajar sebelum ni kamu tak faham, kamu senyap. Baru-baru Ustaz cerita pasal baru. Lepas tu bila keluar soalan kamu dah tak yakin. Keliru. Faham tak? Inilah masalahnya. Okey? Nampak tak? Apa berlaku bila tak tanya kalau tak faham? Saya cakap awal, akidah ni sebenarnya senang. Tapi kalau kita tak bertanya, kita tak faham dan kita tak bertanya, dia akan kekal tidak faham. Faham tak?
Faham tak? Faham. Faham. Kalau Ustaz tanya sekarang boleh jawab tak? Boleh terangkan tak? Nak test? Bakis. On mic. Bakis. Ustaz. Okay. Sifat baru ni. Boleh terangkan tak? Kenapa sifat baru ni sifat manusia bukan sifat Tuhan? Cepatlah, terang. Boleh tak? Kenapa Allah bukan sifat baru? Maksudnya? Sebab Benda baru ni benda yang dicip. Benda baru ni benda yang dicipta, betul tak Balkis? ya. Faham Benda baru ni, dengar. Okey, semua dengar. Okey. Benda baru ini adalah benda yang dicipta. Dia ada masa dia baru lahir. Dia baru dicipta. Dia baru dibentuk. Faham Benda yang dicipta. Okey, Allah tak boleh baru sebab Allah tak boleh dicipta. Memang Allah yang mencipta sahaja. Dia bukan dicipta. Okey, faham semua? Bila Ustaz tanya, kenapa Allah tidak bersifat baharu tapi makhluk bersifat baharu? Sebab sifat baharu ini adalah sifat yang dicipta. Okey? Mana bukan sifat lah. Mana makhluk itu dicipta. Okey, faham Okey, jadi jawapan dia sah. Jawapan dia betul lah. Okey, 20. Sifat haya ialah sifat wajib bagi Allah. Betul ke salah? Haya. Betul. Betul. Muka surat apa? 166. Betul. 166. Bagus. Okay. Sifat haya. Sifat wajib bagi Allah. Haya artinya hidup. Maksudnya Allah hidup. Lawannya mati. Jadi Allah tak ada sifat mati. Allah ada sifat hidup sahaja. Okay. Manusia ada sifat haya dan mati. Okay. Sorry. Jawapannya betul. Okay, bagus. Okay. Kalau ada betul semua, dapat 5 markah. 5 soalan dapat 5 markah. Okay. Kita tengok soalan 21 hingga 25. Ada, okay. Padankan. Okay. Padankan apa? Sifat wajib dan sifat mustahil. Jadi kena bezakan. Okay. Mana satu sifat wajib, mana satu sifat mustahil. Ustaz, karat ini bagi nampak sikit. Sifat wajib, sifat mustahil. Okey. Kita ada 8. 4 wajib, 4 mustahil. Okey, kadzib. Mana? Mustahil. Kuat sikit. Tak dengar. Mustahil. Sifat wajib? Mustahil. Okey, sifat mustahil. Betul. Okey, kadzib ni maksudnya apa? Berbohong. Okey. Fatana. Sifat? Wajib. Apa maksud fatana? Bijaksana. Betul, bijaksana. Okey. Sekejap. Ada orang baru masuk. Apa keluar masuk ni? Okey, seterusnya. Kitman. Kitman apa? Lawan kepada tabligh. Kitman sifat wajib ke sifat mustahil? Mustahil. Apa maksud kitman? Menyembunyikan. Betul, menyembunyikan. Kau tabligh? Menyampaikan. Okey. Yang bising. Jabar, jangan bising. Malaysia also ranked 17th among countries with the highest number Jabar, of tutup COVID-19 mic. deaths per capita, with 5.25 fatalities per million people on a 7-day rolling. Okey, tengok seterusnya 24. Tabligh, sifat wajib ke sifat mustahil? Wajib. Wajib. Okey, garis pada awal sampai habis dan straight, pakai pembaris. Okey, as-siddiq, sifat Wajib. wajib. Apa lawan as-siddiq?
Ada kat atas sekali tu. Kazib. Okay. Okay dah. Betul semua ni. Okay. Ada 2 mustahil, 3 wajib. Okay dah. Okay sekarang soalan yang ke-26. 26. Dia satu dikasih 26 dia ada 5 pecahan dia. Dia ada satu soalan saja tapi dia ada 5 pecahan. Okay. Tuliskan. Tuliskan jadi kamu kena tulis dengan pensel kamu. Tulis. Okay. 5 kesan. Okay dia nak 5. Jadi tengok dia nak 5. Jangan 2, 3, 4. Nak 5. Okay. Kesan. Jadi kamu kena cari kesan dia. Apa kesan? Mempercayai sifat iradah Allah berdasarkan pilihan jawapan yang disediakan. Okay ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay ada 3 yang salah. Okay. 3 yang salah. Pilih dulu kat sini. Okay. Meningkatkan keimanan. Betul salah? Betul. Betul. Buruk sangka. Salah. Salah. Bangga diri. Salah. Salah. Okay, ada satu lagi salah. Ada keyakinan diri. Betul. Betul. Sabar menghadapi cabaran. Betul. Betul. Berputus asa. Salah. Salah. Yang lepas ni semua betul. Redha di atas ketentuan Allah. Betul. Betul. Ikhtiar dan bertawakal. Betul. Betul. Jadi ada 3 salah iaitu buruk sangka, bangga diri dengan berputus asa. Okey. Jadi kena tulis. Kena tulis kat bawah ni. Okey. Meningkatkan keimanan. Keimanan. Tulislah seterusnya. Ada keyakinan diri. Okey. Sabar menghadapi macam salah cabaran. Sorry tulisan saya tak cantik pakai kat ni. Okey jadi tulis sampai habis lah Ridha ke atas ketentuan Allah, berikhtiar, bertawakal. Tulis semua kat dalam ruang yang disediakan. Okey, senang tak? Pilih dulu dekat atas baru kamu tulis. Sebab tulis ni yang buang masa. Bukan buang masa, maksudnya makan masa banyak. Okey? Okey, senang. Okay dah. Sekarang, ni. Gariskan jawapan yang betul. Dia suruh gariskan. Padankan yang kanan kiri. Kalau gariskan, kamu kena pilih salah satu dalam kurungan. Kanan atau kiri. Okey, gariskan Okey. Qadha terbahagi kepada berapa jenis? 2. 2 ke 3? 2. Okey, betul. Apa dia? Yang boleh berubah dengan tak boleh ubah, apa dia? Ingat tak? Muka surat 161. 161. Allah nak dekat 3.5 dah. Cepat. Kita masuk lagi bab yang kedua ni. Mu'allaq dengan mubrom. Betul, ada 2. Mu'allaq dengan mubrom. 2 sahaja bukan 3. Okey, bagus. Soalan kedua, kita hendaklah berdoa kepada Tuhan atau Allah dengan hati yang ikhlas. Tuhan ke Allah? Soalan trik ni. Allah tu Tuhan. Tapi Tuhan ni kita boleh orang boleh pakai Tuhan patung semua kan. Tapi Allah yang betulnya. Okey, bukan Tuhan. Okey, senang je. Okey, kejayaan akan kita peroleh dengan berusaha. Okey, dan bertawakal kepada Allah. Berazam ke bertawakal? Berazam ke berdoa? Berdoa. Berdoa. Berazam ni lebih pada niat. Okey, niat ni pada awal lagi, bukan kat sini. Okey. Berdoa dan bertawakal. Okey, pergi tengokkan qada dan qadar. Kita ada belajar. Muka surat 160. Doa. Okey.
Azam ni kita azam je. Aku nak buat. Tapi tak buat pun. Okay. Tahun ni aku nak kurus. Dah habis tahun tu pun tak aku kurus lagi. Macam Ustaz lah. Berazam je lebih. Okay. Seterusnya soalan yang keempat. Golongan yang mempercayai qada dan qadar. Okay. Orang beriman ni. Qada dan qadar. Merupakan golongan yang apa kepada Allah. Taat ke ingkar? Taat. Allah senang. Dia pandai semua. Taat. Okay, cantik. Okay, soalan yang kelima. Qada ialah. Okay. Tengok. Qada ialah pelaksanaan atau ketentuan. Okay, sekejap. Sesuatu perkara yang sedang atau akan berlaku ke atas seseorang. Okay. Dia beza qada dan qadar. Dia satu. Senang macam ni ya Ustaz nak cerita. Qada, qadar. Betul? Betul tak? Qada dan qadar. Mana dulu? Qada ke qadar? Ini untuk sendirilah. Bukan pada ni. Untuk senang jawab. Qada ke qadar? Mana dulu? Kodok. Qada dulu kan? Tak, kalau kita sebut. Qada dan qadar. Qada ke qada dulu? Qada ke qadar dulu? Kodok dulu. Qada dulu kan? Qadar kan? Okay. Pelaksanaan dengan ketentuan. Okay. Kamu nak tentu dulu ke atau kamu nak laksana dulu? Tentu dulu. Tentu dulu kan? Kamu tentu ni maksudnya nak buat. Okay. Saya petang ni saya nak hafal surah Al-Bayyinah. Itu ketentuan. Aku nak buat dulu. Pelaksanaan kita buat. Okay. Sampai pukul 5 petang, habis saja subjek akidah, pelaksanaan kita buat. Hafal surah Al-Bayyinah. Nampak tak? Mana dulu? Qada dulu kan? Faham tak? Faham. Jadi ketentuan dulu ke pelaksanaan? Ketentuan. Ketentuan. Suara siapa yang kuat? Yang lain semua perlahan. Siapa kuat tadi? Sarah Tak. Yang lain semua perlahan. Saya tak tahu kenapa. Okey, boleh Jadi jawapannya ialah ketentuan. Okey, ingat qada ketentuan, qadar pelaksanaan. Nampak tak? Okey, dia macam tu je. Qada dan qadar tentu dulu baru kita buat pelaksanaan. Okey? Okey, habis. Kita tengok soalan yang ke-28. 28 ada berapa markah? 28 dengan 29. Okey, ingat soalan sampai 30 je Okey. 28 2 markah, 2 markah. Okey. Jadi 28 dia ada 2 markah. 2 soalan alif dengan ba. Jadi setiap soalan ada 2 markah. Okey, jadi jawab kena ikut markah tu Okey, dan ini soalan yang ke-28 ni, 29 dan 30 adalah soalan yang mengikut pengetahuan kamu. Okey. Jadi tak ada jawapan yang disediakan. Okey. Jadi cuba kita buat. Okey. Kena hafal. Nyatakan pengertian sifat mustahil bagi Rasul. Kena hafal. Apa dia? Kat buku tak ada. Tak apa, hari ni kita buat. Sepatutnya ada kat buku teks, kat buku nota tak ada Ya Saya cari. Semua tulis Okay, dia dekat Akidah tahun 5. Siapa ada buku Akidah tahun 5? Buka muka surat 54. Okay, soalan dia apa? Nyatakan pengertian sifat mustahil bagi Rasul. Yep.
sifat mustahil bagi Rasul ialah sifat yang mustahil. Kita dengar sifat wajib dulu. Kat buku tak ada. Okay, tak apalah. Sifat, pengertian sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang mustahil bagi seseorang Rasul. Awak macam tu je lah. Kat buku tak ada. Okay, cuma buat sini ikut Ustaz. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Okay, dah. Tak susah. Sekejap. Okay, ada 4 ingat ada 4 tu. Okay, dah seterusnya. Tuliskan kesan beriman dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Apa dia? Mukhalafatuhu lil hawadis, maknanya Allah tidak bersifat, Allah tak bersifat baru. Baru kita Ustaz ajar tadi. Okay, apa dia? Sifat mukhalafatuhu lil hawadis, kesan dia. Sama je. Boleh letak macam-macam. Okay. Mengakui keagungan Allah boleh. Okay. Tidak sombong. Okay. Taat perintah Allah. Mengakui kekuasaan Allah. Okay. Senang saja kesan dia. Okay. Nanti tulis kat situ. Bila kata 2, dengar sini. Bila kata 2, paling sikit letak 2 kesan. Okay. Paling sikit letak 2 kesan, sebab 1 kesan 1 markah. Faham? Cepat Ustaz tak ada masa ni. Okey? Faham. Boleh? Okey, kemudian nyatakan kelebihan Al-Quran. Ini pada beriman kepada kitab. Kelebihan Al-Quran muka surat 148. Okey? Banyak sebenarnya. Antaranya mukjizat Nabi Muhammad. Jadi nak 2, jadi bagi 2. Okey? Mukjizat terbesar Nabi Muhammad, okey, isinya terpelihara sehingga hari kiamat, betul tak? Membaca dan mendengarnya beroleh pahala, mendapat pahala. Dengar je, kamu dengar je Quran, dapat pahala dah. Isinya lengkap, merangkumi segala aspek kehidupan, banyak lagi. Okey? Faham tak? Al-Quran boleh membantu kita di akhirat nanti, di akhirat kelak. Banyak boleh bagi, asalkan betul lah, jangan kita letak yang maklumat yang salah. Okey, bila kata nak 2 markah, bagi 2 jawapan. Okey, tengok ba. Tuliskan kesan beriman dengan sifat hayah Allah. Ini apa? Sifat ilmun dan hayah yang last sekali. Okey, Musa apa? 166. Apa kesan dia? Senang saja. Okey. Bila kata sifat Allah ni, dia punya kesan dia lebih kurang je. Okey. Sentiasa mengagungkan Allah, sentiasa menginsafi kelemahan diri, sentiasa bersedia dan mengingati mati. Okey, bila hayah lawannya apa? Mati kan?
Betul tak? Betul. Hayat, mati. Allah tak akan mati. Jadi kita manusia akan mati. Jadi bila kita tengok Allah yang sentiasa hidup, kita akan terfikir, oh kita makhluk akan mati. Jadi kita akan fikir mati. Betul tak? Nampak tak? Itu kesan dia. Okay? Senang tak? Sebenarnya senang je kalau bila cerita tentang kesan beriman dengan sifat-sifat Allah ni, kan? Kesan dia, kesan faedah dia, ambil je apa-apa. Mengagungkan Allah, okay? Apa lagi? Sentiasa mentaati perintah Allah. Faham tak? Sentiasa mengingat ingat mati, kan? Meninggalkan maksiat. Senang je. Asalkan betul. Okay? Jadi bila ada dua markah, Ustaz nak kamu bagi dua. Dia ada dua baris, satu jawapan. Dan jawapan janganlah buat karangan. Okay? Kesan beriman dengan sifat haya Allah ialah mengagungkan Allah dan sentiasa menginsafi kelemahan diri. Tak payah buat satu-satu ayat dia. Sentiasa mengagungkan Allah, sentiasa menginsafi kelemahan diri. Dah. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, bila cerita pasal sifat Allah, kita kesannya pada manusia, cuba kamu bandingkan kamu dengan Allah. Cuba bandingkan. Kamu dengan Allah. Jadi apabila kamu nampak perbandingan tu, itu yang kamu patut rasa. Faham? Kamu dengan Allah, apa bezanya? Allah Maha Agung. Okey, jadi kita mengagungkan kekuasaan Allah. Apa kita dengan Allah? Bezanya Allah haya, kekal hidupnya. Kita akan mati. Okey, jadi kita akan mengingati kematian. Betul tak? Kita tengok dulu, kita bandingkan. Okey, faham? Jelas sekali. Okey, ini situasi. Ada 2 soalan, 4 markah dengan 3 markah. Ada 7 markah. Okey? Okey, soalan 30 yang terakhir. Tengok. Ahmad, ni situasi situasi ataupun contoh. Okey? Ahmad berbual dengan ustazah. Okey, dia bual. Okey, faham? Berkaitan dengan sifat ilmu Allah. Okey, ni sifat yang nak dibincangkan. Okey, Ahmad meminta ustazah menerangkan perbezaan, perbezaan sifat ilmu Allah dengan ilmu manusia. Ilmu Allah dengan ilmu manusia. So bezakan. Okey? Jadi dia nak berdasarkan situasi di atas, tuliskan 2 perbezaan tersebut. Okey, dia ada 4 markah. Jadi 1, 2, 3, 4. Satu jawapan, 1 markah. Okey, ilmu Allah apa? Ni ilmu Allah dengan ilmu manusia, pengetahuan Allah. Tengok muka surat 167. Senang je. Kalau nak jawab Allah dulu, baru kita lawankan kepada ilmu manusia. Kalau nak buat perbandingan. Okey, buat dulu ilmu Allah apa? Cepatlah. 167. Cepat nak tutup, nak habis kelas ni. Ada tak orang kat sini? Ada. Okey. Ilmu Allah dulu. 167. Tengok. Allah sentiasa benar. Ambil atas dulu. Nombor 1. Allah tiada permulaan. Tiada permulaan. Okey, tulis. Tiada. Ni Ustaz nak ajar ni. Tiada permulaan. Okey, ini nak bandingkan benda-benda yang perbandingan. Mungkin juga kita boleh, dia akan tanya pasal sifat wajib dengan mustahil. Boleh. Dia cakap sifat wajib Allah dengan sifat mustahil Allah. Boleh. Jadi cara dia, bila perbandingan, kita buat satu dulu. Okey? Tiada permulaan. Okey, stop. Okey, kita cari yang kedua pula. Apa dia? Sifat Allah yang kedua. Ilmu ni. Sentiasa benar. Sentiasa benar. Okey. Sentiasa benar. Okey, betul. Sentiasa benar. Okey, kita dah ada. Sekarang kita lawankan dia. Antonim. Sinonim sama kan? Sama erti. Ini antonim. Lawankan dia. Okey, tiada permulaan. Jadi ilmu manusia? Ada permulaan. Ada permulaan. Senang saja. Kita lawankan dia. Okey, kalau ada, tiada jadi ada.
Okey, sentiasa benar. Okey. Lawan dia apa? Sama ada kamu jawab tidak sentiasa benar atau boleh benar dan bukan dan, atau ada pilihan atau salah. Jadi perkataan salah tu mesti ada. Jangan kata sentiasa salah. Manusia pun ada yang betul. Nabi Muhammad pun manusia. Jadi Nabi Muhammad boleh benar. Boleh betul kan? Sedek. Okey. Jadi jangan cakap sentiasa salah. Salah. Jangan jawab macam tu. Kalau Allah sentiasa benar, manusia sentiasa salah. Salah. Sebab manusia ada yang benar, ada yang salah. Okey. Jadi boleh buat boleh benar atau salah ataupun tidak sentiasa benar. Faham? Faham tak? Faham. Faham. Jadi walaupun kamu nak buat perbezaan, jangan perbezaan yang tak logik. Okey? Yang tak betul. Okey? Okey, senang. Okey, tengok yang terakhir. Terakhir. Itulah. Okey, ba ada 3 soalan, 3 tempat kosong, 3 markah. Jadi satu tu satu markah. Okey, isikan. Jadi kamu kena masukkan. Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul. Sifat apa? Okey, nanti dulu. Baca dulu. Bagi nampak. Bagi Rasul ialah, okey, sekarang cerita pasal Rasul. Okey? Sekarang cerita pasal Rasul. Okey, apa yang nak ceritakan ni? Ialah sifat seperti manusia biasa. Oh, manusia biasa. Okey, ini cerita pasal harus. Kan? Sebab sama dengan manusia biasa. Harus. Okey, nanti dulu. Rasul apa? Dan mempunyai keluarga. Okey. Jadi ini dia nak contoh. Okey, dia nak contoh. Sebab ada dan. Dan ini mesti benda yang tambahan. Okey, mempunyai keluarga. Jadi dia nak contoh satu ni. Okey. Hold dulu. Rasulullah SAW juga berasa gembira. Okey, ni contoh lagi, tambah lagi. Dan terpelihara daripada melakukan terpelihara mana dijaga daripada apa? Okey, jap. Okey, faham Okey, sekarang kita buat. Tolong. Sifat apa ni? Wajib, mustahil, harus. Harus. Okey, cantik. Senang je. Okey. Sifat harus bagi Rasul ialah sifat seperti manusia biasa. Okey. Jadi Nabi dengan manusia sama saja. Okey, bagus. Rasul dan mempunyai keluarga. Okey, ini contoh. Apa? Apa saja sifat manusia yang harus? Kalau keluarga biasanya Berkahwin. Berkahwin. Okey. Contoh, Rasul minum dan mempunyai keluarga pun betul. Rasul berjalan dan mempunyai keluarga. Berjalan tak boleh sangat. Rasul penat dan Rasul tidur dan mempunyai keluarga pun boleh. Okey? Faham tak? Tapi kat sini berkahwin lah. Jadi tak ada masalah. Sebab ini salah satu contoh saja. Terpulang pada kamu. Ini jawapan pada kamu. Okey, tapi yang kalau boleh yang berkaitan lah. Okey. Rasulullah SAW juga berasa gembira dan terpelihara daripada melakukan apa? Dosa. Dosa boleh. Maksiat boleh. Kejahatan pun boleh. Benda yang negatif lah. Okey? Senang tak? Senang. Bila senang, dengar sini. Bila senang, kenapa senang? Bila kita dalam keadaan yang tenang, yang relax dan bersedia. Okey? Kalau kamu tak bersedia, kamu mengelabah, kamu akan buang masa. Faham tak? Okey, jadi macam mana nak bersedia? Ulang kaji. Ambil buku nota dan ulang kaji. Boleh tak? Boleh ke? Boleh. Okey, cantik. Boleh dapat 8A? InsyaAllah. Amin. Okey, bagus. Okey, dah habis 30 soalan. Kamu akan ada lagi bahagian B. Tak habis lagi sebenarnya. Okey. Okey, ada lagi 40 soalan. Okey, untuk bahagian ibadah. Tapi tak apa, bukan hari ni. Hari ni subjek akidah saja. Okey? Boleh? Ada 40 soalan kat sini. Jadi jangan buang masa. Jangan buang masa. Okey? Siapa buang masa, dia gagal. Okey. Penjagaan masa tu yang penting. Okey? Kita tengok. Berapa jam dia punya ni? 1 jam 30 minit sahaja. Okey, kalau boleh
dalam masa 45 minit habis satu bahagian. Ataupun sebab dia 30 je, mungkin dalam 40 minit lah. 40 minit ataupun setengah jam. Okay, boleh? Ataupun, yelah, setengah jam lah. Kalau boleh setengah jam. Setengah jam sahaja, cuba. Okay, itu saja untuk hari ini. Ada soalan tak? Tak ada. Okay, hari tu Ustaz kata Ustaz nak buat kelas. Ada. Okay, bagus-bagus. Okay, hari tu Ustaz kata Ustaz nak buat kelas tambahan hari Sabtu ni. Jadi, tapi Ustaz terpaksa tangguh sebab Ustaz ada mesyuarat. Okay, boleh? Okay, jadi hari Sabtu ni dengan hari Ahad Ustaz nak kamu ulang kaji. Boleh? Boleh. Okay, bagus. Okay, kita fokus pada ulum syariah. Ulum syariah ni akidah dan ibadat, ulang kaji tu. Buka buku nota. Semua dah ada buku nota? Ada. Ada yang tak ada lagi? Kalau siapa yang tak ada, pergi kat sekolah pergi ambil. Suruh mak ayah kamu ambil. Okay? Saya letak dekat pengawal keselamatan tu. Pondok pengawal keselamatan. Okay? Okay, itu saja untuk hari ini. Okay, siapa nak ceramah ni? Penutup. Allahumma filana ni. Cepat. Alamak, asyik Ustaz dia baca. Saya nak kamu sendiri baru rasa berkat. Siapa nak? Ryan. Senyap daripada tadi. Ryan. Cepat, Ryan. Selagi Ryan tak baca, kita buat kelas. Ryan, ada tak Ryan? Ryan tak ada ke apa? Online juga tapi tak ada orangnya. Okay, tak apalah. Siapa lagi? Akif. Akif ke Arif ke? Akif ke Arif ke? Allahumma filana zunubana lah yang sama-sama. Kita baca sama-sama masa habis kelas. Ya, apa cikgu? Baca doa. Tutup. Allahumma fil. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kau kuat. Allahumma fil lana zunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami dan kasihanilah mereka seperti mana mereka mengasihani kami semasa kami kecil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amsyah, macam mana tak boleh hafal? Dah 3 tahun dah Amsyah. Jangan cakap tak hafal tau. Dah 3 tahun benda yang sama ulang tiap-tiap tahun. Okay? Jangan cakap tak hafal. Okay, itu saja untuk hari ini. Kita tangguh dulu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, jumpa lagi. Terima kasih. Minggu depan. Okay, jaga diri masing-masing. Okay, COVID dah naik ni kes. Okay, jangan pergi mana-mana. Okay, boleh keluar.